warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, pada hari ini kita menyambung kelas yang lepas, iaitu kadar tindak balas. Tapi pada hari ini kita akan khususkan kepada teori pelanggaran, di mana kita tahu dalam kadar tindak balas dia bergantung kepada 5 faktor utama. Okey, tapi pada hari ini kita akan pergi khusus kepada faktor kepekatan. Okey, di mana macam mana kita nak menjawab soalan yang melibatkan dengan teori pelanggaran. But first of all, untuk menjawab soalan teori pelanggaran atau persebaran soalan yang melibatkan kadar tindak balas, kita kena tahu macam mana untuk membuat persamaan ionik. Okay, so first of all, untuk persamaan ionik, andai kata kita ada satu persamaan kimia seimbang. Okay, di mana eksperimen yang dijalankan menggunakan asid hidroklorik ditindakbalaskan dengan serbuk zinc, menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Dan ini adalah persamaan kimia seimbang kita. So macam mana kita nak buat persamaan ionik? First of all, kita tengok dari segi asid hidroklorik ini. Asid hidroklorik ini dan zinc klorida, dia adalah sebatian ion. Bila kita katakan sebatian ion, bermaksud hidrogen ini mempunyai cas, klorin ini pun mempunyai cas. Sama juga dengan zinc klorida. Zinc ini mempunyai cas, klorin ini pun mempunyai cas. So first of all, kita kena identify apa cas bagi setiap bahan yang ada dalam persamaan kimia ini. So tengok, untuk hidrogen, kita tahu cas dia adalah positif 1. Okey. Untuk klorin pula, cas dia adalah negatif 1. And then kita buat untuk zinc klorida pula. Zinc klorida, kita tahu zinc, cas dia adalah positif 2. Cas dia adalah positif 2. Meanwhile, untuk klorin, cas dia still sama, iaitu negatif 1. And then kita tengok untuk zinc pula. Kerana you all nampak dekat sini, zinc ini dia hadir dalam keadaan atom. Dia hadir dalam keadaan atom. So untuk atom dan juga molekul, cas dia adalah kosong. Untuk atom dan juga molekul, cas dia adalah kosong. So maksudnya dekat sini, untuk zinc dia hadir dalam keadaan atom sebab dia single sahaja zinc ini. Faham? So bila dia hadir dalam keadaan atom, so maksudnya cas dia adalah kosong. Okey, tengok pula untuk gas hidrogen. Gas hidrogen dia adalah molekul, cas dia adalah kosong. Okey, ini first step. Step yang kedua, apa yang kita kena tengok adalah tengok pada bahan dan juga hasil tindak balas. Yang mana satu unsur yang mempunyai cas yang sama. Okey, saya ulang lagi sekali. Tengok pada bahagian bahan dan juga hasil tindak balas. Unsur mana yang mempunyai cas yang sama, kita akan potong terus. Yang mempunyai cas yang sama, kita akan potong terus. So Cl negatif 1, Cl ni pun negatif 1. Automatik kita potong. Okay. And then macam mana kita nak buat persamaan ionik? Bila kita dah cross macam ni, senang je. Apa yang tinggal itu yang kita salin balik. So maksudnya dekat sini ada 2H plus. So tulislah 2H plus. Tambahkan dengan apa? Tambahkan dengan zinc. Menghasilkan apa? Menghasilkan zinc tu plus. Dan juga apa? Gas hidrogen. That's all. Ini sahaja. So ini adalah kita punya persamaan persamaan ionik. So macam mana nak buat persamaan ionik? First of all, identify setiap cas bagi setiap unsur. Itu yang pertama. Step yang kedua, tengok pada bahan, tengok pada hasil. Yang mana satu unsur ada cas yang sama, kita terus potong. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, lepas kita dah potong, semua yang tinggal tu kita just salin sahaja. Berserta dengan dia punya cas. And then kita punya persamaan ionik dah siap. So dekat sini bila kita perhatikan, dekat persamaan ionik kita, pada bahan tindak balas. Kita ada ion hidrogen dan juga kita ada atom zinc. So ion hidrogen ni dia akan jadi zarah A. Untuk zinc ni dia akan jadi zarah B. Okey, you all kena tahu sampai sini untuk zarah A dan zarah B saja. Okey, macam mana kita nak masukkan untuk teori pelanggaran nanti? Kejap lagi saya akan explain. So ini dari segi persamaan ionik dulu. Okey, so untuk teori pelanggaran mengenai dengan kepekatan, so kita tengok dulu dekat depan ni. Di mana kita ada eksperimen yang pertama dan juga eksperimen yang kedua dijalankan menggunakan bahan yang sama. Cumanya untuk eksperimen yang pertama ni, asid hidroklorik dia adalah pekat. Meanwhile, untuk eksperimen yang kedua, asid hidroklorik dia adalah cair.
So, macam mana kita nak membandingkan ataupun macam mana kita nak tahu di antara eksperimen pertama dengan yang kedua, mana satu kadar tindak balas dia yang lebih tinggi? Okey, so dekat sini kita kena buat satu perbandingan. Okey, so bayangkan. Okey, bayangkan dekat bilik yang pertama, okey, contohlah kita ada 2 bilik. Okey, kita ada 2 bilik. Bilik yang pertama ada 100 orang dalam tu. Okey. Bilik yang kedua cuma ada 10 orang di dalam tu. So, kalau kita buat perbandingan secara logik, bilik yang pertama dengan bilik yang kedua, bilik pertama yang ada 100 orang itu akan berlakunya kekerapan perlanggaran yang lebih banyak sebab dia bersesak-sesak kan. So, untuk bilik yang kedua pula yang ada 10 orang tu, untuk berlanggar di antara each other tu dia lebih kurang. Dia adalah lebih kurang berbanding bilik yang pertama. So, in this case, konsepnya adalah konsep yang sama kita apply untuk kepekatan. So, apabila kepekatan lebih tinggi, okey, apabila kepekatan lebih tinggi, so, berlakunya kekerapan dengan lebih kerap. Kekerapan pelanggaran So, kekerapan perlanggaran lebih kerap. So, bila perlanggaran tu lebih kerap, bermaksud kadar tindak balas dia akan lebih tinggi. So, sebagai contoh, kalau kita nampak dari segi ilustrasi, untuk eksperimen yang pertama dia menggunakan asid hidroklorik pekat. So, kalau dari segi konsep dia menggunakan bilik yang ada 100 orang tu. So, maksudnya dia akan jadi banyak. Dia akan jadi banyak dan dia akan bersesak lah. Dia akan jadi banyak dan dia akan bersesak. So, dia akan berlanggar dengan each other lebih kerap. Meanwhile, untuk eksperimen yang kedua dia menggunakan asid hidroklorik cair. Dari segi konsep ataupun dari segi contoh yang kita bagikan tadi, dia adalah bilik yang ada 10 orang. So, maksudnya perlanggaran dia adalah kurang. Perlanggaran dia adalah kurang. So, apabila perlanggaran kurang, kadar tindak balas pun kurang. So, maksudnya dekat sini, di antara eksperimen pertama dan eksperimen yang kedua, kita tahu kadar tindak balas untuk eksperimen yang pertama adalah lebih tinggi berbanding eksperimen yang kedua. That's all. Okey, dari segi soalan, untuk kadar tindak balas, kebiasaannya dia akan bagi 2 soalan dalam satu ayat. Dan ini apa dia? Kebiasaannya dia akan suruh bandingkan kadar tindak balas dalam eksperimen 1 dan eksperimen 2. Okey, bandingkan. Yang kedua dia akan suruh terangkan berdasarkan teori perlanggaran. Itu 2 soalan yang kebiasaannya dia tanya. Okey, di mana bandingkan and then yang kedua terangkan. So, macam mana kita nak buat? Okey, untuk kita nak buat soalan bandingkan ataupun terangkan, akan ada 5 ayat kesemuanya untuk kita jawab soalan ini. So, ada 5 ayat. Okey. So, ayat yang pertama, disebabkan kita tengok pada soalan disebabkan soalan dia suruh bandingkan dulu. So, make sure ayat yang pertama you all bandingkan dari segi kadar tindak balas. Okay? So, bila you all perhatikan tadi, you all tahu eksperimen pertama kadar tindak balas dia lebih tinggi instead of eksperimen yang kedua. So, you all buatlah ayat. Dia akan jadi kadar tindak balas dalam eksperimen 1 lebih tinggi berbanding eksperimen 2. So, make sure berbanding ni kena ada. Sebab kenapa? Ayat ataupun soalan disuruh bandingkan. So, make sure the words berbanding ini kena ada. And then kena letakkan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Itu ayat yang pertama di mana kita menjawab soalan yang first dulu. Untuk ayat yang kedua dan yang seterusnya, baru kita terangkan menggunakan teori pelanggaran. Okey, so kita tahu untuk kita punya faktor yang ini, dia adalah faktor kepekatan. So, the structure ayat dia akan jadi apa tau? Kepekatan bahan A dalam eksperimen 1 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. So, nampak bahan A ni bahan apa? So, kita tengok balik pada eksperimen 1 dan eksperimen 2. Apa yang pekat, apa yang cair, iaitu asid hidroklorik. So, bahan A kita adalah asid hidroklorik. So, dia akan jadi, the structure dia akan jadi kepekatan asid hidroklorik dalam eksperimen 1 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Ini ayat yang kedua. Okey? Ayat yang ketiga, dia akan jadi bilangan zarah per unit isi padu dalam eksperimen 1 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Bilangan zarah apa? Zarah ini yang kita kena tengok berdasarkan persamaan ionik. Okey, so kita tengok pada ayat yang kedua, dia kata bahan A. Bahan A ni apa? Asid hidroklorik. Tengok pula pada persamaan ionik. Daripada persamaan kimia seimbang pergi kepada persamaan ionik. The only thing yang tinggal daripada asid hidroklorik adalah ion hidrogen. Sebab klorin ni nanti kita akan potong, betul? Yang klorin ni kita akan potong waktu kita nak buat persamaan ionik tadi. So, yang tinggal adalah ion hidrogen.
So ion hidrogen ini adalah zarah. So kita kena tulis balik zarah ini jadi ion hidrogen. So dia akan jadi bilangan ion hidrogen per unit isi padu dalam eksperimen 1 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Okey, apa yang dikatakan dengan per unit isi padu ni tahu? Dia sama yang macam tadi lah. Dia sama yang macam konsep bilik tadi. Kalau bilik yang pertama ada 100 orang, bilik yang kedua ada 10 orang. So bilik yang pertama ada 100 orang tu andai kata kita katakan sebagai 10 cm padu. So kalau kita masukkan 20 cm padu dia akan jadi double. So 200 orang. Itu konsepnya. Macam tu sahaja. Okey. Ini dari segi ayat yang ketiga. Ingat berbanding ni pun kena ada. Okey. So, ayat yang keempat, frekuensi perlanggaran antara zarah A dan zarah B bagi eksperimen 1 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. So, zarah A dan zarah B. Ingat balik macam saya cakap tadi, untuk menjawab teori perlanggaran, kita mesti menggunakan persamaan ionik. So, dalam persamaan ionik, kita kena guna bahan tidak balas kita lah apa? Ion hidrogen dan juga atom zinc. So, ion hidrogen dia akan jadi zarah A, atom zinc akan jadi zarah B. So, dia akan jadi frekuensi perlanggaran antara apa? Antara ion hidrogen dan atom zinc. Bagi eksperimen 1 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, kita cuba copy paste ayat yang keempat. Saya ulang lagi sekali. Ayat yang kelima, kita cuma copy paste ayat yang keempat. Cuma kena tambah sikit je. Kalau dekat depan ni frekuensi perlanggaran betul untuk ayat yang keempat, tapi ayat yang kelima kita akan letakkan frekuensi perlanggaran berkesan. That's all. Kita just salin bagi ayat yang kelima, kita salin bagi ayat yang keempat, cuma tambah berkesan sahaja. Itu sahaja. And then, apa beza di antara frekuensi perlanggaran dan juga apa beza dengan frekuensi perlanggaran berkesan tau? Frekuensi perlanggaran adalah di mana kita nak tahu bahawa bahan itu bertindak balas. Okey, di mana kita tahu bahan itu bertindak balas. Kalau frekuensi perlanggaran berkesan pula, kita akan tahu bahawa bahan itu bertindak balas dan menghasilkan hasil. Okey, macam ni Untuk frekuensi perlanggaran, dia adalah bahan yang bertindak balas. Kalau untuk frekuensi perlanggaran berkesan, dia adalah bahan yang bertindak balas dan menghasilkan hasil tindak balas. Dia macam tu. Okey, so itu adalah beza di antara frekuensi perlanggaran dan juga frekuensi perlanggaran berkesan. So that's all untuk teori perlanggaran lah dari segi kepekatan. Sekiranya anda merasakan bahawa video ini membantu anda dalam pembelajaran, silakan share video ini kepada rakan-rakan anda yang lain dan stay tune sebab selepas ini kita akan upload lebih banyak lagi video mengenai subjek sains tulen bagi membantu anda untuk lebih mudah faham dalam pembelajaran.